Jangan coba mengolah. Kalau masih menggunakan kata-kata ayat-ayat dalam kitab, habislah. Itu yang belajar untuk menyandar tu. Kalau Nabi Isyak tu, kalau kopiah dah tentu menyandar tu, itu agak kadang bakal lebih doktor PhD tauhid ke, usul dia agak bicara tu. Itu tak ramai lagi tu 5 minit. Ini saya ingat. Ingatkan nak terbang kan. Kalau nak landing kan, sikit-sikit. Ini dah betul dia memang saya ingat. Kenapa bahasa itu pakai bermula Allah Ta'ala itu? Oh, dia berkuasa. Berkuasa Allah Ta'ala itu menandakan dia tidak lemah. Siapa? Kita pun pedih mata, tak tahu dia pun pedih mata kan, tak tahu tentang mana pedih mata kan ada orang sembuh ciri ke mana, pedih mata tu. Jadi kalau dah mengajar begitu memang orang begitu lah, bergantung pada pedih mata, kena ubah lah. Kalau dah lama duduk pondok, selalu baca kitab ikut uslub gaya bahasa orang pondok, kita dah masuk pandang dan tukar gaya bahasa orang pandang. Sebab itu memang uslub berdakwah. Saya ni tak pandai bahasa Inggeris. Pernah seorang staf dalam sebuah syarikat kata, Ustaz bahasa Inggeris tak? Saya tak pandai rasanya. Saya yes, no, understand, okey lah, itu dah. Okey, cikgu, habis. Kalau boleh saya nak jemput Ustaz berkhutbah tempat saya, sebab kawasan rumah saya ni jadi orang luar semua betul semua masih Inggeris kita. Tak pandai. Tetapi sebenarnya orang yang dakwah yang mesra dan lebih berkesan bila kita masuk kampung itu lihat. Kalau nak berkokok, kita kokok sama-sama. Kalau nak mengemek, kita ngemek sama-sama. Kalau nak mengemuk, kita ngemuk sama-sama. Kalau nak masuk kampung Jawa, berceramah dengan bahasa Jawa, cepat mesra. Masuk ke Kelantan, Ustaz cepat Kelantan. Kalau Ustaz turun Kelantan, cakap ke Kelantan, sedap Kelantan. Tapi kalau Ustaz Kelantan masuk Kelungkung, siap. Kena pula bahasa tempat dekat seberang sana tu, bahasa tempat menggolong bahasa tu. Kena pula yang kalau Ustaz dia datang ke mana tu, dia nak kata bunyi kedah pun ada, bunyi siang pun ada, bunyi perak pun ada, bunyi Terengganu, bunyi Nanjang pun ada. Yang sedang belah dengan Greek tu, Greek tak sangat ke dalam sikit. Apa nama dia bunyi kedah pun ada, bunyi Kelantan pun ada, bunyi siang, macam siang pun ada juga. Kita kena tak pandai je lah. Ada bahasa-bahasa unik mereka tak boleh faham. Jadi sebenarnya bukan salahnya itu pun, sebab orang Arab pun mereka belajar dan mereka boleh faham. Tetapi kita Arab itu terjemahkan bahasa Melayu pula diolah dengan bahasa pondok, maka penyampaian cara pondok, penyampaian cara bahasa lama, jadi kita payah faham. Lepas nak faham bila kita orang ramai baca tauhid itu, kena Ustaz ada tauhid memang siap lah, cekian lah. Ya Ustaz, tengok Ustaz dan macam lagi pula kena pula surau sebelah sana dah azan lah, kena tak surau kita ni kan, kita belum macam juga. Apa maknanya macam orang untuk ilmu kalau macam tu maknanya wahai Ustaz, cukuplah, berhenti dah segera. Itu maknanya. Jadi sekarang kita ini secara ilmiah info sahaja. Kita membetulkan kepahaman ketauhidan kita. Jadi belajar sebab untuk membersihkan pemikiran kita daripada sekarang khurafat syirik kepada Allah Ta'ala. Tetapi tauhid itu bukan di akal. Tauhid di sini, hati ini yang mengisahkan Allah itu di sini, bukan di sini.
Tetapi langkah pertama ialah belajar dulu, fahamkan sini dulu, betul ke sini. Kalau sini kesalahpahaman itu kesalahan akidahnya, etikadnya, betul ke akal dulu, belajar, sekarang dibawa ke sini. Jadi kuliah-kuliah saya yang lalu untuk kalau diperhatikan, sebenarnya saya telah pun menghirik, membawa pemikiran tuan-tuan semua kepada tauhid zauqi, tauhid feeling, ya, zauq. Kalau bagikan tauhid itu lebih dulu, ya. Tauhid itu satu, tauhid kitabi. Kenapa dia kitabi? Kerana diambil daripada kitab, buku, info-info ilmu tauhid ada dalam itu. Kita belajar, kita fahamkan itu daripada kitabi. Ataupun tauhid akli, kita belajar akli daripada akal. Jadi kita belajar untuk menentukan akal kita, meluruskan akal kita, jangan kesalah sangka, jangan salah faham. Jadi kita kenal Allah Ta'ala dengan akal, itu makrifat dan akal. Tapi belum sempurna lagi, ya, kita hanya faham saja. Ataupun dipanggil oleh nazari. Nazari ini renungan, merenung, fikir, memahamkan kali itu. Sama dengan akli kita ini. Dan setelah kita ada proses belajar, memahamkan akal kita tentang ketauhidan, tak cukup sekali itu, maka kita pergi yang kedua, yakni tauhid zauqi. Zauqi feeling, merasakan. Sekarang kita misal kita adalah kita solat tetapi tidak merasai wujudnya Allah. Itu masalah itu. Kalau tanya Allah ada, ya, akal jawab ada, memang ada. Sentiasa bersama kita, Allah bersama kita. Tapi kita solat tu tak merasai kebersamaan itu. Ada seorang itu beribadat rasa kebersamaan, dia telah pun memperolehi ma'iyatullah. Apa itu ma'iyah? Kebersamaan, rasa kebersamaan, ma'iyatullah, rasa kebersamaan bersama Allah. Jadi benar. Sebab itu kita berdidik diri kita 4 perkara. Apa yang mengelepasi kita? Tasandul. Waktu solat itu merasai hinanya diri. Kedua, istiqamah. Apa itu istiqamah? Menumis dengan si hamba, sifat menumis dengan hamba. Orang biasa menumis menghadap pada Allah itu berada pada kita semuanya itu. Memang kita jangan menghadap pada Allah. Kemudian yang ketiganya raghabatul fihi. Apa raghabatul fihi? Keinginan yang kuat, inginkan Allah. Tak ada lain, inginkan Allah saja. Dan yang kelima tawakul, jadi bertawakal, berserah secara total kepada Allah. Ingat yang patut kita bawa perasaan menjiwai Allah, inna diri, mengemisnya seorang fakir, berserah kepada Allah Ta'ala, keinginan yang kuat dengan Allah. Kalau ini yang kita bawa, kita rasakan rasa gemetar, kita rasa takut, kita rasa malu sangat-sangat. Allah memberi kita dengan mana kita kecil, kita besar. Dalam kita taat, muka pun Allah beri yang sama juga. Ya? Betul Ustaz. Akhirnya kalau kita renung, malu sangat-sangat. Sebab tidak heranlah, ada setengah-setengah wali yang sudah berada di makam kedudukan yang tinggi, malunya itu, sifat malunya itu dah terkurang, dah habis malu dah dia. Mereka tidak ada berdoa dan bersolat. Nampak macam bercanggah dengan hadis Nabi. Dan hadis Nabi menyuruhkan hendaklah solat itu berdoa serta solat. Kerana orang yang tak berdoa solat sombong. Itu hadis itu bagusnya untuk kita, bukan untuk dia. Wali itu, untuk kita.
Ada para wali ini yang telah memiliki tahap tepuh mandi dan telah merasakan itu segan nak berdoa. Kerana apa? Kerana mereka melihat Allah itu tidak pernah tidak memberi. Cuba terenung sejenak. Ada dan sesaat Allah tidak memberi. Nafas kita yang berberi, kelipar mata yang berberi, makan dapat rasa itu segini dan sebagainya yang berberi. Namanya makanan yang dirasa, tetapi terasa macam-macam terasa. Perut khusus kita dapat proses makanan, darah mengalir, nadi bergerak, jantung berdegup. Dapat dinikmat bersama isteri, dapat dinikmat makan dan minum, dapat dinikmat kita connect kereta yang mewahnya, rasa nikmat kan? Sebab apa? Yang mahalnya ada nangka saya terbang, bunyi bis, sedap. Tapi kena potong kita kan? Siap-siap lah nak balik kampung tu, kalau kalian berdekur tu terbuat ini kita bawah nanti. Tapi kalau enak senyap, spring ni nanti. Kalau kat highway tu naik Porsche, sedap tu. Tapi kalau kancing, bunyi dia lembut dah boleh fat sikit tu. Tapi laju kan. Tiba-tiba ada orang potong kita, dia bersikap betul. Orang tak bersikap yang laju. Nampak? Jadi naik kita mewah, kalau sedap lagi tu kan? Kalau dapat segi baru rasa lain tu. Ada nikmat lain rasa. Baik. Dan kita nak sekarang ini bagaimana mohon kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma fa'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Memang kita tak mampu ya Allah. Di saat mana kita ingat Allah, sama ke mana kita berzikir atau sama ada kita tasbih ataupun tidak, sama ada kita tengah makan dalam kenderaan, dalam solat, luar solat, apa kata sekali ingat Allah, rasakan bahawa ketika itu Allah sudah ingat kita. Ketika mana kita rasa Allah sudah ingat kita, rasa bersyukurlah untuk merasa Allah, bersyukur cepat. Sebab apa? Kaedahnya dari syakartum na'zidannakum. Engkau bersyukur pada nikmatku, pasti tambah nikmat itu bagimu. Bersyukur ketika mana Allah ingat kita, bersyukur cepat, Allah tambah lagi. Nanti setiap keadaan sentiasa dengan Allah. Dalam kita menghadapi musibah hidup kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, kucing, daun, pokok bunga jatuh rumah kita, ada kita menghadapi kita hidup ini, maka kita akan berdamai dengan semua Allah. Memaafkan, meridai, sabar menyabari, selesai. Bahawa kita akan berakhlak dengan Rasulullah SAW. Orang yang sudah dipenuhi dengan akhlak Rasulullah SAW, itulah yang telah memiliki Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan ulah-ulah nur itu cahaya itu. Dah. Kita mungkin terpengaruh dengan cerita Arab kan. Cerita Arab yang mana? Cerita Arab yang kalau lakonan dia Nabi dia kena tutup kan, jadi yang bercahaya kan. Itu. Jadi kita pun terfikir-fikirlah nak berzikir itu bercahaya seperti itu. Tak payah susah-susah sama dia,